Baik, kita nak teruskan pengisian Malaysia hari ini. Sementara Ramadan ini, apatah lagi ini dah 20 Ramadan. Maknanya malam ini dah mula dah 10 malam takhir kan. Jadi kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Kita nak tak ke studio lah, tapi kita bersama dengan panggilan video bersama dengan beliau berkenaan dengan topik nikmat sedekah. Assalamualaikum Ustaz Zarifi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kita matching-matching lah baju. Itulah. Okey Ustaz, kita dah masuk bulan Ramadan ni kan, dah 20 Ramadan dah Ustaz. Alhamdulillah ya. Ya. Okey. Betul. Kita tahu, kita sentiasa dengar sedekah. Bulan puasa, kalau sedekah lagi banyak ganjaran dia. Paling sikit pun 10 kali ganda, kalau paling banyak 700 kali ganda. Betul. Tapi dalam keadaan sekarang ini, kan kita pun tahu ekonomi pun tak elok kan. Kewangan kita, pengaliran wang kita pun tak elok. Jadi bagaimana dalam keadaan sekarang ni Ustaz? Kita nak didik hati kita kan. Bahawa sedekah ni kalau kita bagi sikit, insya-Allah dia akan diberi ganjaran yang berlipat ganda. Sebab untuk mendidik hati kita yang kita pun berdepan kadang, kita pun tak cukup duit poket ni kan. Kita tak tahu apa yang akan jadi lagi 6 bulan ni. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, Fariha dan penonton Malaysia sekalian, dalam tempoh kita berada dalam keadaan wabak pandemik dunia COVID-19, betul apa yang Fariha sebut tadi, kita ada sedikit kekangan, khususnya aspek keuangan ekonomi kita. Pun begitu, janganlah ia menjadi satu penghalang kepada kita untuk kita mendapatkan ganjaran yang sangat hebat yang Allah dan Rasulnya janjikan di dalam bulan Ramadan. Ada satu perkara yang kita mesti kejar, iaitulah sedekah. Nabi SAW digambarkan dalam hadis, bila masuk bulan Ramadan, Nabi menjadi orang yang sangat pemurah. Dalam hadis kata, Nabi seperti rihul mursalah, seperti angin yang bertiup laju. Nabi nak bantu orang. Baik, dalam keadaan kita sekarang ini, kalau kita tak mampu untuk bantu banyak, kita boleh bantu sedikit. Kerana orang yang bersedekah ini, nikmat yang pertama adalah malaikat akan mendoakan kepada orang yang bersedekah. Apa doa malaikat itu? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, Engkau berilah imbalan tukar ganti kepada orang yang bersedekah ini. Maksudnya, para malaikat mendoakan keberkatan dan keluasan rezeki kepada kita. Mungkin waktu ini kita berdepan dengan kesukaran. Mungkin mungkin ada yang keputusan ataupun putus pekerjaan, putus pendapatan. Tetapi dengan berkat kita sedekah itu sebenarnya merupakan magnet rezeki dan kunci rezeki yang lain kepada kita. Mungkin rezeki yang kita tak nampak ni, yang kita fikir sebelum ni mungkin rezeki hanya duit ringgit semata-mata. Sebenarnya rezeki bukan itu sahaja. Nikmat umur, rezeki. Nikmat kesihatan, rezeki. Nikmat keluarga yang bahagia, rezeki. Jadi itu merupakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka kita yakin orang yang bersedekah, nikmat yang pertama, mereka akan diberkati ataupun didoakan oleh para malaikat. Okey. Ustaz, ada orang kata sedekah ni pak duit je ke kita boleh sedekah ni? Kan ada benda lain juga yang boleh digolongkan ataupun diletakkan sama nikmat sedekah tu. Okey, bila kita sebut nikmat bersedekah ni, bukan setakat wang ringgit yang kita boleh bersedekah. Kita boleh juga sedekah, contoh juadah makanan berbuka puasa yang kita masak kan. Jadi mungkin kita masak, katalah family kita ada 6 orang. 6 orang, 4 orang anak, pasang suami isteri. Jadi mungkin kita boleh lebihkan sedikit juadah berbuka puasa, mungkin 1 pinggan lebih kita boleh beri kepada jiran, tetangga ya. Kerana Nabi SAW sebut, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Siapa yang memberi juadah berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa, nikmatnya ialah Nabi kata orang itu dapat pahala berpuasa seperti orang yang berpuasa itu. Jadi ini salah satu perkara yang kita nampak kecil tetapi sangat besar nikmat dan juga ganjaran daripada Allah. Jadi benda yang mungkin tak perlu kos yang begitu besar,
dan kita melebihkan sahaja makanan kita dan kita beri kepada jiran tetangga kita, itu juga dikira sebagai sedekah. Dan bonus kita dapat di bulan Ramadan ini seperti yang Fariha sebut tadi, Allah Azza wa Jalla akan menggandakan ganjaran bersedekah itu. Kalau sedekah sunat ini, kalau hari biasa di luar bulan Ramadan 700 kali ganda. Tetapi di dalam bulan Ramadan ini 700 kali ganda itu digandakan sebanyak 70 kali ganda sebab ia bersamaan amalan fardu. Yeah. Jadi satu sedekah bersamaan 7,000 kali ganda Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Ustaz, satu lagi kan, ada juga golongan ni dia berpangkat, ada duit banyak dan sebagainya, tetapi macam mana kita, katalah orang tu, katalah hari ni tengok ustaz cakap ni kata ganjaran banyak ni kan, macam mana langkah pertama kalau dia lah sebelum ni rasa macam kalau aku bagi ni nanti apa je aku dapat, macam masih ada lagi garisan tengah-tengah tu nak tak nak kan, apa permulaan yang seharusnya untuk kita ambil sebagai langkah pertama supaya nanti lama-lama jadi kebiasaan? Okey, bagus soalan Fariha ni, saya suka. Yang pertama kita kena ingat, saudara penonton, dan ingatan ni kepada diri saya terutamanya. Kita semua satu hari nanti akan meninggal dunia. Lambat ataupun cepat, pasti kita akan meninggal dunia. Mari kita lihat di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-10. Allah menceritakan orang yang telah meninggal dunia di hari akhirat nanti, mereka merayu-rayu kepada Allah, minta untuk bangun semula, hidup semula di atas dunia ini. Apa mereka sebut kepada Allah? فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, adakah lebih baik sekiranya ajalku ini ditangguhkan seketika, dilambatkan seketika untuk aku hidup semula, untuk aku buat amalan sedekah dan aku nak jadi hamba-Mu yang soleh. Jadi maknanya di dalam ayat ini, para penonton, Allah memberikan satu gambaran bagaimana orang yang telah meninggal dunia minta merayu-rayu kepada Allah nak hidup semula atas dunia ini untuk bersedekah. Jadi kita yang hidup lagi, alhamdulillah, kenapa kita tak mahu sedekah? Kerana para penonton, kalau kita bersedekah, contohnya wakaf, ya, bagi orang yang berharta, yang ada duit banyak, ya, apa salahnya kita berwakaf? Contohnya kita dengar ada persatuan yang berintegriti, yang berautoriti, mereka nak mendirikan mungkin masjid, mungkin madrasah tahfiz ataupun pusat jagaan orang tua sebagai contoh. Jadi mungkin kita boleh infak ataupun wakafkan sebahagian duit kita ini untuk pembinaan musalla, madrasah, masjid dan seumpamanya itu, selagi mana bangunan itu dimanfaatkan, ya, selagi mana bangunan itu dimanfaatkan sampai hari akhirat, walaupun waktu itu kita telah meninggal dunia, saat itu amalan itu tetap mengalir masuk dalam akaun kita. Saudara penonton, kita mungkin dapat hidup di atas dunia ini mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, begitu sahaja, kurang lebih. Dan tempoh kita meninggal dunia, kita berada di bawah kubur, di dalam kubur, begitu panjang, melampaui jumlah waktu hidup kita. Jadi marilah kita menabung untuk hari akhirat kita, kerana harta kita di hari akhirat yang sebenarnya ialah yang kita infak, yang kita sedekahkan kepada orang. Itu merupakan harta kita yang hakiki, Fariha. Allahu Akbar. Ustaz Zarifi, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa ini satu temu bual yang banyak, sebenarnya padat juga ilmu yang kita kongsi berkenaan dengan nikmat sedekah tu. Dari Ustaz baca ayat tu saya dah memang rumah. Allah, sama-sama Fariha. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Fariha. Selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, sama-sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud telah berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan nikmat sedekah ini.